Sah Malaysia mengambil alih tugas sebagai pengerusi ASEAN 2025 daripada Laos. Upacara simbolik serahan tugas dibuat oleh Perdana Menteri Laos kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis penutup sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kebangsaan di Vientiane, Laos. Syaf Shukri dari Vientiane ada laporannya. Syaf, teruskan langsung dari Vientiane. Baik, terima kasih Zul. Saya bersiaran secara langsung dari Pusat Konvensyen Kebangsaan NCC di Vientiane, Laos pada ketika ini. Dan hari ini menandakan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 dan sidang-sidang berkaitan telah menutup tirai. Dan pada sebelah petang tadi kita telah membawakan kepada anda secara rasmi acara penutup sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 di mana Malaysia sudah mengambil alih tugas sebagai kepengerusian ASEAN tahun 2025 daripada Perdana Menteri Laos Sipandon kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam acara simbolik yang dilakukan pada sebelah petang tadi. Dan antara fokus untuk sebelum saya ceritakan mengenai acara penutup dan juga kepengerusian Malaysia pada tahun 2025, kita nak huraikan sedikit antara beberapa perkara penting yang berlaku pada hari ini di mana dalam sidang media penutup bersama Perdana Menteri dan delegasi Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyampaikan beberapa penekanan terhadap isu-isu yang berkepentingan di laut ataupun di rantau Asia Tenggara. Antaranya ialah isu yang menekan pada ketika ini ialah di mana isu Laut Cina Selatan. ASEAN dan China bersetuju untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan yang sekian lama menimbulkan ketegangan di rantau Asia Tenggara melalui jalur diplomatik. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dicapai dalam sidang kemuncak ASEAN China yang menyaksikan kedua-dua pihak sepakat untuk mengelakkan sebarang tindakan keganasan di wilayah itu. Kita dengarkan apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita usulkan yang dipersetujui oleh semua termasuk negara China ialah elak keganasan, gunakan jalur diplomatik, ada rundingan dan saya cadangkan kalau boleh guna jalur ASEAN bersama. Tentunya sedikit perkembangan di Filipina itu membimbangkan dan kita telah sampaikan dan ada jaminan daripada Premier Lee Chiang. Baiklah, beberapa perkara lain juga disentuh Zul dalam sidang media penutup tadi. Antaranya ialah Malaysia akan terus konsisten membantah kekejaman Israel terhadap Palestin. Dan saya bacakan sedikit laporan yang telah saya sediakan di asrawani.com di mana Malaysia terus fokus dan konsisten menyatakan pendirian membantah serta mengutuk keganasan Israel kepada rakyat Palestin. Dan Anwar berkata amanah itu digalas sebaiknya dalam setiap pertemuan dua hala dengan semua negara sepanjang berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN pada kali ini. Dan kita mengalihkan fokus kepada kepengerusian Malaysia pada tahun 2025. Antara perkara yang disampaikan dalam sidang media penutup pada sebelah petang tadi ialah antara fokus dan visi serta misi Malaysia adalah mencapai usaha-usaha dalam memupuk perpaduan dan kepercayaan melalui dialog dan diplomasi berlandaskan prinsip kepusatan ASEAN ataupun ASEAN Centrality, dan juga Malaysia akan meningkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN ke arah rantau ekonomi yang lebih dinamik dan berdaya saing serta usaha turut ditumpukan ke arah merapatkan jurang pembangunan dan ketidaksamarataan, meningkatkan taraf hidup dan modal insan serta memupuk penglibatan masyarakat dalam pembangunan komuniti ASEAN. Dan itu antara fokus yang menjadi visi dan misi Malaysia untuk tahun hadapan. Semestinya kita mengharapkan yang terbaik untuk sidang kemuncak ASEAN untuk tahun depan yang akan dipengerusikan oleh Malaysia, dan pastinya kita mengharapkan agar isu-isu berkepentingan yang berlaku di seluruh rantau Asia Tenggara akan mencapai konsensus yang baik, akan mencapai satu keputusan yang komprehensif, antaranya isu melibatkan penyertaan negara Timur Leste secara penuh dalam ASEAN, isu melibatkan konflik kemanusiaan di Myanmar, dan isu yang mencengkam ketika ini ialah konflik perebutan di kawasan Laut Cina Selatan. Untuk itu Zul, saya kira sekian untuk waktu ini. Laporan saya dan jurukamera Muhammad Rozi Matsani mengakhiri sidang kemuncak ke-44 dan ke-45 dan sidang-sidang berkaitan, dan kita jumpa di sidang kemuncak ASEAN yang ke-46 yang akan dipengerusikan Malaysia pada tahun hadapan. Untuk itu sekian dari saya dari Vientiane, Laos untuk Astrawani. Kembali bersama Zulfitri Yusof di Bukit Jalil.